Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat lagi bersua pada pagi ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda dan kepada sahabat-sahabat baginda. Baik, alhamdulillah, hari ini kita masih lagi diberikan izin oleh Allah Taala untuk bersama dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Dan di saat Allah memberikan kita peluang untuk hidup di atas dunia ini, bermaksud kita diberikan peluang untuk menambahkan amal-amal kita. Jadi kita jangan persiakan peluang yang ada ni, sahabat-sahabat, para penonton sekalian. Mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk menghidupkan dan mendirikan Ramadan dengan amal-amal yang soleh. Kadang-kala pada awal Ramadan kita rasa bersemangat, kita buat amal ibadah banyak, semangat tu berkobar-kobar. Tapi makin lama mungkin semangat pun sudah makin kendur, banyak pula gangguan-gangguannya. Malam-malam pergi berjalan-jalan saja kan. Jadi apa kata, kita kembalikan balik semangat untuk kita mendirikan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran-ganjaran dan kebaikan yang telah dijanjikan Allah Ta'ala untuk orang yang menghidupkan Ramadan, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Kalau boleh komen daripada mana. Saya percaya rakan-rakan sahabat Surau An-Nur ni memang antara mereka yang aktif dan konsisten dalam mengikuti live ceramah. Kalau tengok nama-nama Facebook tu, insya-Allah nama-nama yang familiar. Tahniah tuan-puan sekalian. Kerana nikmat untuk menuntut ilmu itu tidak timbul dalam hati sesiapa saja. The fact that Allah memberikan kita rasa seronok, memberikan kita taufik, kekuatan untuk kita menuntut ilmu, untuk kita seronok dengan ceramah, untuk kita elakkan daripada dengar perkara sia-sia. Benda itu pun satu rezeki besar sebenarnya, kerana ia merupakan perkara yang membawa kepada kefahaman agama. Nabi SAW bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan pada dia satu kebaikan, barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, tandanya ialah yufaqihu fiddin. Allah memberikan dia kefahaman akan agama. Subhanallah, dari mana lagi kita nak dapat kefahaman agama melainkan daripada majlis-majlis ilmu, proses menuntut ilmu, pembacaan, dan itu adalah jalan yang sepatutnya kita lalui, apatah lagi pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan, insya-Allah. Baik, kita ada Puan Rosmaliah Rojeh, kita ada Muzki Ayub, dan lain-lain rakan kita. Terima kasih banyak. Kalau boleh tekan butang share supaya lebih ramai dapat menonton. Ni Wong Jowo ni antara nama familiar ni kan, Kalau saya bersiaran, saya tengok jugalah nama-nama di bawah ni. Memang nama-nama yang familiar tu ramai. Maksudnya memang istiqamah. Tahniah tuan-puan. Satu kehidupan is watching. Thank you so much. Baik, hari ni kita nak tengok kepada bagaimana puasa ini boleh membentuk wanita mukminah. Seperti yang kita tahu, kalau slot saya akan bawa tajuk berkaitan dengan wanita, pesan-pesan Nabi kepada wanita. Tapi edisi Ramadan ni khas sikit, kita nak tengok bagaimana dengan ibadah puasa dan bagaimana dengan bulan Ramadan itu dapat membentuk peribadi wanita mukminah. Pertama, kita lihat hadis Nabi SAW. Apabila seorang wanita itu mengerjakan solat, iaitu mengerjakan solat dengan baik dan sempurna, mendirikan puasa, menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga, memelihara kehormatannya. Yang keempat, mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah melalui mana-mana pintu syurga yang kamu mahukan. Maksudnya di sini, puasa ini merupakan salah satu tiket besar untuk wanita itu masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Bermaksud di sini, bagaimana seorang wanita itu dia perlu mencari cara
untuk menunaikan ibadah puasa sebaik mungkin, kerana ia merupakan salah satu tiket besar untuk masuk ke syurga Allah dengan tingkatan yang cukup hebat, kerana dia boleh memilih untuk masuk ikut mana-mana pintu yang dimahukan. Syurga juga ada tingkat-tingkatannya, ada darjat-darjatnya. Maka kalau boleh apa-apa pun berbentuk nikmat, kita nak yang terbaik. Kalau dekat dunia, kalau kita memang ada kemampuan, memang kita nak yang terbaik. Kereta yang terbaik, ya, kita nak rumah yang terbaik yang kita mampu. Tak ada orang dia nak lebih kurang daripada apa yang dia mampu dari sudut dunia lah. Ya, mungkin kalau kata dia sederhana bab kenderaan, tapi mesti ada bab lain yang kalau boleh dia nak sepenuhnya, dia nak yang sebaik mungkin dia dapat. Jadi sikap ingin yang sebaik mungkin ni sepatutnya kita aplikasi kepada perbuatan-perbuatan yang membawa kepada akhirat. Kalau kita mengimpikan syurga, Nabi ajar kita berdoa, mintalah syurga Firdaus. Mintalah syurga yang tinggi. Kalau kita inginkan amal ibadah kita sempurna, buatlah sehabis baik, sebagaimana kita inginkan ganjaran yang terbaik. Jadi Nabi sebutkan bagaimana wanita-wanita yang boleh suka hati mereka terpulang kepada mereka, nak masuk melalui mana-mana pintu syurga yang dimahukan. Satu keistimewaan yang cukup hebat. Very very important person. Ikut mu lah nak masuk ikut mana, sebab sangat special orang itu. Tapi dekat dunia dia kena bermujahadah dulu. Dia kena menjaga solatnya dengan baik. Dia kena berpuasa Ramadan dengan sempurna. Dia kena menjaga kehormatannya, memelihara kehormatannya. Dan kalau dia ada suami, dia kena mentaati suaminya dengan elok. Jadi keempat perkara ini kita nak perhalusi betul-betul. Mudah-mudahan kita mendapat yang seperti disebutkan Nabi, keistimewaan, ya, kelebihan, dapat masuk melalui mana-mana pintu syurga yang dimahukan. Antara nikmat ganjaran yang ada dalam syurga, sedikit daripada petikan surah Al-Waqi'ah, Allah menjelaskan ganjaran yang akan diperolehi oleh golongan kanan. Dalam surah Al-Waqi'ah disebutkan 3 golongan. Golongan kiri, ini binasa lah. Ini yang terima buku catatan amalan dengan tangan kiri dan akan diazab seksa oleh Allah Ta'ala. Ini kita tak nak jadi golongan ni. Golongan kedua, golongan as-sabiqun. Ini golongan-golongan para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin. Mereka ini yang terawal akan mendapat nikmat yang terkehadapan dekat dunia dalam beramal. Yang paling hebat amalan-amalan mereka, mereka akan mendapat nikmat yang paling tinggi dan terlebih awal dalam syurga nanti, subhanallah. Sesuai dengan perjuangan mereka di dunia. Dan yang ketiga ada golongan kanan. Golongan kanan ini yang menerima buku catatan amalan dengan tangan kanan, yang dekat dunia dia telah berusaha bersungguh-sungguh beramal, melawan hawa nafsu dia, memperelokkan ibadah dia, dan hari akhirat nanti Allah akan beri ganjaran. Antaranya berupa buah-buahan yang tidak ada sebarang, buah-buahan pelbagai. Yang kalau disebutkan buah bidara, bidaranya tak ada duri. Kan kalau kita kat dunia pun kadang-kadang ada buah yang lazat, tapi nak dapatkannya kena tunggu musim. Nak dapatkannya mungkin susah, nak berduri lah apa, tak ada. Dekat akhirat nanti segala kesenangan tidak disusuli dengan kesusahan. Apa maksud kesenangan disusuli dengan kesusahan? Kalau contoh dekat dunia, kita suka makan sesuatu, suka makan banyak sangat, kan lazat, sedap. Tapi lepas tu mungkin perut kita kembung. Lepas tu susah asyik ulang-alik ke tandas. Ya, lepas tu rasa, kalau orang Pahang panggil perut seeh, rasa perut tu bloated. Jadi dekat akhirat tak ada semua tu. Kita makan, kita mengecapi kelazatan, kenikmatan, tapi kita tidak disusahkan dengan nak kencing beraknya, dengan tak sedap perutnya, dengan perut seehnya, perut bloated, tak ada. Jadi segala yang berada di syurga semuanya berbentuk kenikmatan. Kalau kat dunia mungkin teringin makan buah, tapi buahnya berduri, susah pula nak kopek. Silap ribu lalu ke tangan, kena tunggu musim pula, nak dapatkan susah. Tapi dekat akhirat semuanya indah dan nikmat. Itu antaranya buah. Kemudian mereka juga duduk di atas tilam-tilam yang empuk dan tebal. Subhanallah. Ya, nikmat, antara nikmat besar bila kita dapat duduk, dapat berdiam di atas tempat yang empuk dan tebal. Ya, kalau sebab itu kadang-kadang ada orang yang mudah bangun malam, nak bangun qiyamulan, nak bangun tahajud,
antara tips ataupun strategi yang boleh dilakukan ialah kita tidak membiarkan tempat tidur tu terlalu selesa sangat, gebu sangat. Memang susahlah nak keluar daripada pelukan tilam bantal tu. Ya, jadi sebab apa? Sebab memang keempukan tilam-tilam tempat duduk ni satu nikmat besar. Yang ketiga, mereka juga akan mendapat pelayan-pelayan yang perawan lagi sebaya umurnya, subhanallah. Ya, kalau yang perempuan dia dapat pelayan juga, lelaki pun dapat bidadari. Ya, jadi itu merupakan antara nikmat yang syahwat disukai oleh syahwat. Kalau kat dunia kita tahan, kita bermujahadah tahan syahwat dan hanya menyalurkannya dengan jalan yang halal. Kita bersungguh-sungguh menghindarkan diri daripada mengikut petunjuk syahwat yang membawa kepada maksiat, yang membawa kepada perkara-perkara binasa. Maka dekat akhirat Allah balas ya dengan memberikan apa yang kat dunia dulu syahwat inginkan tetapi dikekang kerana takutkan Allah Ta'ala. Dekat akhirat ambil nak apa ambil. Bidadari tersebut setiap kali suami mendatangi mereka, mereka masih lagi perawan. Ya, jadi saya tak cerita lebih-lebih lah pasal bidadari ni. Sebab hari ni kita nak fokus kepada wanita. Kemudian, bagaimana Allah menerangkan juga dalam Al-Quran, mereka akan dapat sungai-sungai ya, yang airnya itu dapat diminum dan mengalir terus-menerus. Segala kenikmatan-kenikmatan ini, walaupun kita nak bayangkan dengan akal fikiran, kita bayangkan tempat yang indah, kita bayangkan gambaran yang cukup hebat, amazing, luar biasa, dia takkan sama dengan apa yang sebenarnya Allah ciptakan. It's beyond our imagination. Cuma kita boleh berangan-angan. Kita boleh menjadikan ia sebagai satu sumber kekuatan, motivasi untuk kita beramal supaya amal-amal kita ini dapat dilakukan secara konsisten dan berterusan. Baik, jadi macam mana pula Ramadan ini boleh mendidik wanita mukminah? Ya, bagaimana kita sebagai wanita, pertama memang kewajipan untuk berpuasa itu satu kewajipan yang mutlak, tidak ada pertikaian lagi. Tapi bagaimana dengan berpuasa itu sendiri dapat mendidik peribadi kita? Ini tidaklah sebulan puasa ataupun sebulan dalam bulan Ramadan, tiba-tiba 1 Syawal terus sarung baju terus pakai baju sarung nangka. Tahu sarung nangka, pakai baju terlalu ketat, pakai baju menampakkan aurat, ya, pergi berjalan, berziarah hingga tak solat, ya. Jadi bagaimana 1 bulan 29 hari atau 30 hari Ramadan ni kita dapat untuk membina kekuatan bagi dibawa ke bulan-bulan seterusnya, terutamanya bagi wanita muslimah. Ya, pertama kita lihat ya. Wanita ini merupakan satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang sama seperti lelaki dari sudut kewajipannya, bukan dari sudut fizikalnya, dari sudut kewajipannya dan dari sudut nilaiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanggungjawab dan nilaian wanita muslimah itu diukur sama seperti lelaki. Cuma tanggungjawab dan peranan yang berbeza. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Man amila salihan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang bermaksud, barang siapa dalam kalangan lelaki, barang siapa yang beramal soleh, ya, man amila solihah, siapa yang mengerjakan amal soleh, min dzakarin aw untha, dalam kalangan lelaki ataupun perempuan, wahwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, syarat utama berimanlah. Maka apa janjinya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah berfirman, kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalas perbuatan mereka, iaitu amalan-amalan mereka di dunia, dengan balasan yang berkali ganda di akhirat nanti. Ya, subhanallah, ayat ini menjelaskan kepada kita peran lelaki dan wanita dalam dunia mungkin bentuknya berbeza, tetapi sama dari sudut perhambaan kepada Allah Ta'ala
Iaitulah cara kita menghambakan diri kepada Allah ialah dengan melaksanakan kewajipan dan amal-amal soleh sebaik mungkin. Jadi peranan wanita muslimah yang pertama ialah dia perlu mentaati Allah dengan ketaatan yang sepenuhnya, total submission. Tidaklah ambil syariat ataupun ambil kewajipan yang suka saja, tetapi tinggalkan yang tak suka. Saya kata seorang wanita, dia boleh bab aurat dia tak ada masalah. Dia memang suka pakai labuh-labuh. Dia tutup lemak dia dengan pakai labuh-labuh. Tak adalah, saya gurau saja. Jangan kata saya menghina pula ya. Misal kata ada perempuan, dia boleh, dia kuat kalau nak pakai ni, dia boleh tahan pakai tudung ke panas ke, tak kisah. Tapi dia suka pula mengumpat. Dia ambil sikit saja. Dia ambil bab tutup aurat, bab berhijab, tapi dia tinggalkan kewajipan untuk berkata perkataan yang baik. Dia suka mengumpat. Misal kata pula ada perempuan dia memang lemah sikit bab aurat. Dia suka bergaya, dia suka bergaya yang mendedahkan aurat. Dia tak pakai hijab, dia mendedahkan anggota badan. Tapi mulut dia pula baik. Dia tak ada nak kata buruk pasal orang. Pernah tak jumpa yang jenis macam ni? Kadang yang solat itu, yang tutup aurat itu, bila mengata orang sangat pedas. Dia sangat suka bicara tentang orang, menjaja mulutnya di sana sini. Mungkin juga ada orang tu dia tak menjaja mulut, dia baik sangat, akhlak pun baik, tapi dari sudut aurat pula dia lemah. Ya, dari sudut solatnya pula mungkin dia goyang sikit, tapi dengan manusia dia baik. Bukan bermaksud kalau satu ibadah kita lemah, satu pengamalan syariat kita lemah, kita perlu meninggalkan yang lain dengan alasan alang-alang dah lemah, baik aku tinggalkan semua terus. Tidak. Tetapi kuatkan yang lain sekali. Kalau kamu lemah bab itu, kuatkanlah bab itu. Lemah bab sedekah, kuatkan bab sedekah. Lemah bab aurat, kuatkan bab aurat. Aurat dah okey, lemah pula bab jaga mulut, kuatkan menjaga mulut. Maka Ramadan ini mendidik wanita muslimah agar menjaga peribadi dengan cara menyekat dan mengekang syahwat, nafsu syahwat yang membawa kepada keburukan. Kerana pertama hadis Nabi SAW, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Saya percaya hadis inilah yang sering kita dengar bila tibanya bulan Ramadan. Bahkan yang biasa datang majlis ilmu ni mesti dah hafal dah pun hadis ni kan. Para siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, mengharap Allah ampunkan kita, mengharap dapat masuk ke syurga Allah, mengharap Allah terima ibadah puasa kita, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Dan berpuasa ini pula tuntutan yang bukan sekadar menuntut kita untuk menjaga makan minum sahaja. Jadi berpuasa ini untuk mendidik nafsu. Kerana itu diberikan tempoh masa dalam 14 jam untuk kita menahan diri daripada makan dan minum yang merupakan sumber syahwat. Kalau orang yang kuat makan, maka kuatlah juga keinginan nafsu dia. Dan bila tak dikawal, bukan sahaja bab makan, dia berjangkit pula kepada bab yang lain. Kerana kata-kata hukama, nafsu ini ibarat haiwan tunggangan. Haiwan tunggangan, kalau kamu tidak menjinakkannya, kalau kamu tidak menunggang dan memandunya, maka dialah yang akan menunggang kamu. Kalau kuda yang tidak pandai ditunggang, kuda liar yang tidak dijinakkan untuk ditunggang, akhirnya apa yang dia buat? Dia akan lari sana, lari sini, binasalah orang yang menunggang kuda tersebut. Tapi kalau kita pandai mengawal kuda itu, kitalah yang akan menunggangnya untuk sampai ke destinasi, iaitulah redha Allah. Jadi nafsu ini pertama, puasa itu mendidik nafsu muslimah. Orang perempuan ni jangan main-main nafsu dia, betul tak? Betul tak Puan Zainun Hadi? Nama apa? Koi. Suhaini Omar, Nur Aziyah, Rashid Ridha, betul tak? Bila sebut, minta maaf saya tak sebutlah puan tuan, saya tak tahu lelaki perempuan ya. Nama Facebook ni kadang-kadang dia agak agak berbeza kan pada nama sebenar. Jadi kadang-kadang nafsu perempuan ni dia bukan saja tertumpu kepada satu. Barangkali kalau orang lelaki nafsu dia lebih kepada wanita, pencinta wanita. Tapi orang perempuan nafsunya lebih mencapah. Nafsu kepada barang-barang, nafsu kepada barang kemas, nafsu kepada harta benda, pinggan mangkuk, nafsu nak shopping, nafsu kepada lelaki juga, nafsu kepada perkara-perkara dunia banyak mencapah.
kadang-kala sehingga menyebabkan wanita tersebut melakukan perkara yang haram kerana tuntutan hawa nafsu. Jadi puasa ini pertama dapat mendidik peribadi dengan meredakan nafsu, bukan menghilangkan. Meredakan nafsu, mengajar kita supaya tidak terus dapatkan apa yang nafsu nak. Zaman sekarang tuan-puan, zaman yang cukup mudah untuk kita dapatkan apa sahaja yang kita mahukan. Betul tak? Teringin, craving, istilah orang sekarang craving ya. Teringin nak makan itu, order online terus sampai. Tak payah tunggu. Kalau zaman dulu kena buat, kena keluar bandol nak beli kan. So belajar bersabarlah kat situ kan. Tapi zaman sekarang apa nafsu nak, terdetik, terasa sikit nak makan, terus boleh beli, terus boleh dapatkan, provided kita ada duit lah ya. Jadi perkara ini sebenarnya boleh menyebabkan kita terlalu mengikut dan memanjakan hawa nafsu. Teringin nak barang apa, cepat, boleh cari saja dekat online kan, dekat website, e-commerce website banyak. Jadi perkara ini menyebabkan wanita mudah sangat memanjakan nafsu, sehingga akhirnya nafsu itu akan menunggangnya. Bukan lagi kita yang menunggang nafsu, tetapi nafsu itulah yang menunggang dia. Jadi pertama, bila dengan berpuasa, kita memaksa diri kita untuk mengawal nafsu. Jadi sebab itu waktu buka puasa tu janganlah kita berlebih-lebihan sangat. Sebab kalau tidak, tak jadilah. Setakat puasa tu sekejap saja, 14 jam saja, ibarat masuk lock up sajalah, macam mana nak insafnya. Tapi biarkan dia selama sebulan. Hari-hari didik nafsu. Pergi bazar, kalau nak cabaran besar sikit, pergi bazar. Sebab dekat bazar ni banyak cabaran-cabaran kan. Jadi bila kita mampu bertahan, bila kita mampu mendidik nafsu, bila kita mampu tahan makan minum dan tahan daripada pembaziran makan minum, maka insya-Allah nafsu itu akan terdidik. Kerana perut ataupun makan ini merupakan antara sumber nafsu terbesar. Jadi bila kita berjaya menahan yang itu, insya-Allah nafsu kita akan turut terdidik. Dan wanita yang mendidik nafsunya dengan baik, dia akan mempunyai kekuatan lebih untuk beramal ibadah. Percayalah. Saya ambil satu contoh mudah. Wanita yang dia boleh mengawal perbelanjaan dia, mengawal spending habits, maka dia akan lebih peluang, lebih ruang untuk bersedekah dengan duit dia. Wanita yang boleh mengawal keinginan dia terhadap makanan, maka insya-Allah dia akan membina kekuatan untuk turut mengawal keinginannya daripada berlebih-lebihan dari sudut-sudut yang lain. Jadi pertama, dia mendidik nafsu. Yang kedua, Ramadan juga mendidik wanita muslimah untuk menambahkan amal ibadat. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang bermaksud, barang siapa yang mendirikan Ramadan juga dengan keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosa yang telah lalu. Dek kerana bulan ibadah ni bulan di mana kita ada tuntutan siangnya untuk berpuasa, malamnya untuk qiyamul lail, untuk menghidupkan malam dengan amal ibadah, untuk solat tarawih, untuk solat sunat yang lain, maka insya-Allah ini akan mendidik wanita yang mungkin kalau sebelum Ramadan lemah semangat sikit. Bila datang bulan Ramadan, sebabkan ganjarannya berlipat kali ganda, mungkin pengamalan ibadahnya itu berkali ganda juga. Maka dia akan menjadi proses untuk mendidik wanita supaya rajin beribadah. Kerana dunia sekarang terlalu banyak distractions ataupun gangguan. Kita ada social media. Kita ada, macam tadi saya sebut, pusat membeli belah online. Kita ada pelbagai hiburan yang boleh diakses dengan mudah walau hanya dengan di hujung jari. Jadi perkara-perkara ini, distractions ini, gangguan-gangguan ini boleh jadi menyebabkan wanita itu kurang dalam beramal ibadah. Misalkan kita ambil ibadah khusus lah, macam solat, ya, baca Quran, solat sunat. Jadi semakin jauh daripada amalan-amalan ini. Maka bulan Ramadan dia mendekatkan balik. Kerana pertama, adanya berkat pada bulan Ramadan itu sendiri, orang merasakan semangat yang lebih. Yang kedua, kerana berjemaah kita lakukan, suasana tu ada. Bila bulan Ramadan, ramai orang tarawih, ya, ramai orang mengajak untuk tadarus, ramai orang membaca Al-Quran. Jadi lebih meriah dan lebih merasai suasana tu
menjadi satu dorongan yang lebih banyak kepada wanita untuk laksanakannya. Dan yang ketiga, kerana bulan Ramadan ini juga bila kita berpuasa, bila kita jaga nafsu dilenturkan, maka keimanan kita akan mendorong kita untuk melaksanakan lebih amal ibadat. Kalau sebelumnya disibukkan dengan urusan makan minum, disibukkan dengan pelbagai urusan untuk memuaskan perut, maka bila bulan Ramadan ada lebih masa, maka digunakan untuk beramal ibadah. Jadi semua perkara ini, sahabat-sahabat, para penonton sekalian, dia akan membuatkan wanita itu insya-Allah pada bulan Ramadan menambahkan ibadah-ibadahnya, bacaan Qurannya, zikirnya berbanding bulan-bulan yang lain. Dan yang keempat pula, bulan Ramadan ini dia mengikis sifat mazmumah dan dosa-dosa maksiat pada wanita. Bagaimana? Kerana kalau wanita itu memahami tuntutan puasa, dia tidak akan bercakap perkara yang keji dan mungkar ketika dia sedang berpuasa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ataupun maksudnya begini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin menerima puasa orang yang bercakap keji dan mungkar. Jadi kalau wanita dia betul-betul tahu ganjarannya, kalau untuk orang yang berpuasa dengan betul, apakah tuntutan untuk kita menjadikan puasa itu puasa yang berkualiti, maka dia akan meninggalkan bercakap perkataan yang dosa dan sia-sia. Jadi puasa bukan tahan makan minum saja, kena tahan mulut daripada berbicara yang tidak elok, daripada mencarut, daripada maki hamun, daripada mengumpat. Ya, maka dengan puasa dia jadi lebih berhati-hati dalam berbicara. Yang mana ini merupakan salah satu kelemahan besar bagi wanita, iaitu dia mudah bercakap perkara-perkara yang dosa. Bahkan ia boleh menjadi sebab wanita masuk neraka, iaitu dengan melaknat suaminya, dengan melawan suaminya, dengan bercakap kasar, buruk, bercakap perkara yang tidak baik kepada suaminya. Juga dengan kecenderungannya membicarakan tentang orang lain, bergosip, mengumpat. Jadi dosa-dosa daripada mulut ini, mudah-mudahan dengan kita berpuasa merasa lebih bersalah untuk buat dosa-dosa ini. Jadi dia akan mengikis sifat-sifat mazmumah yang ada pada wanita. Jadi 4 faktor ini insya-Allah boleh menjadikan puasa dan Ramadan ini membina seorang mukminah yang sejati, di mana ini merupakan salah satu medan latihan. Itu masanya bukan sekejap. Puasa bukan seminggu, tetapi puasa itu sebulan, 30 ataupun 29 hari. Satu tempoh masa yang sepatutnya cukup untuk seseorang itu mengubah tabiat. Jadi mudah-mudahan kita mendoakan kita dapat bersama-sama terus-menerus aktifkan diri untuk beribadah, aktifkan diri untuk berpuasa dengan sebenarnya. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran, iaitu Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Dan yang kedua, dapat membina peribadi yang baru, yang lebih mantap, yang lebih tersusun, yang lebih solehah. Mudah-mudahan puasa ini membentuk kita sebagai wanita mukminah. Bukan sekadar puasa menahan lapar dan dahaga, tetapi biar puasa ini boleh membentuk peribadi kita muncul sebagai wanita yang solehah. Kurangkan bergosip. Bukan kurangkan, buang terus suka bergosip. Jangan mengambil tahu perkara buruk tentang orang. Jaga amal ibadah kita, banyakkan ibadah kita, sibukkan dengan buat amalan kita. Pada siang kita berpuasa dengan elok, pada waktu malam kita menghidupkan malam dengan amal ibadah. Mudah-mudahan puasa ini menjadi madrasah tarbiyah buat kita semua. Dan bila tibanya Syawal, kita betul-betul boleh menyambutnya sebagai hari kemenangan. Tidak ada istilah menang bagi orang yang tidak berjuang. Jadi saya rasa sekian saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita lebih banyak semangat dan kekuatan, hidayah, petunjuk bagi kita melaksanakan amal ibadah dan menambahkannya. Apatah lagi bila kita sudah sampai separuh masa yang kedua ini, mungkin ada yang semangatnya sudah luntur. Janganlah kita berpuasa dan beramal hanya kerana semangat, tetapi pahamilah setiap yang kita lakukan itu, barulah insya-Allah kita akan tetap istiqamah. Walaupun mungkin kita penat, walaupun mungkin kita kurang bersemangat, tetapi bila dilakukan kerana kefahaman, insya-Allah kita akan kekal melakukannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.